Perkembangan banjir di 4 daerah di Sabah. 6,663 penduduk terjejas daripada 2,331 keluarga berlindung di 32 pusat pemindahan sementara PPS setakat 8 malam. Berdasarkan infografik Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Tenom mencatat jumlah penduduk tertinggi dengan 4,345 orang di 21 PPS. Di Beaufort, jumlah penduduk terjejas menyaksikan tren meningkat dengan 1,548 orang berada di 5 PPS. Sementara 329 penduduk di 2 PPS di Sipitang membakut 441 orang di 3 PPS. Sebanyak 176 kampung terjejas di keempat-empat daerah berkenaan. Di Beaufort, situasi banjir juga terkawal dengan proses pemulihan dijangka mengambil masa sekitar seminggu selepas paras air surut. Pegawai daerah Beaufort, Muhammad Nazri Ajun bagaimanapun berkata, beberapa PPS masih aktif manakala PPS tambahan bersedia dibuka jika perlu. Setakat ni di Beaufort kita sudah buka 5 PPS dan difahamkan masih ada laporan daripada pejabat UPPM dan juga JKKK ada mangsa-mangsa lagi lah yang perlu dipindahkan dan sekarang ni masih dalam proses pendaftaran lah. Beliau berkata kebajikan penduduk terjejas dan petugas di PPS sentiasa dijaga dengan diselaras oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat selain pemantauan kesihatan. Sementara itu, di Tenom, misi menghantar bantuan kepada penduduk terputus hubungan akibat banjir di Pergiat Persatuan Kenderaan Pacuan 4 Roda diketuai Adun Melalap Datuk Jamawi Jaafar. Konvoi bantuan melalui jalan alternatif dari Pusat Kebudayaan Murut Tenom. Bantuan berupa bekalan makanan, air bersih serta keperluan asas dihantar kepada penduduk terjejas di Mukim Entabuan Mandalom dan Lagut Seberang. Ada 10 PPS yang di seberang sungai sana yang masih lagi kekurangan makanan dan juga minuman. Jadi macam mana pun kita akan berdaya usaha menggunakan segala apa yang ada untuk membantu rakyat kita di kawasan Melalap ini. Terlibat sama sukarelawan dari Buddhist Tzu Chi Foundation Taiwan, Cawangan Tenom. Sukarelawan membantu proses agihan bantuan kepada penduduk terjejas di PPS Dewan Datuk Seri Panglima Antanom dan Dewan SJKC Chunghua. Bagus juga lah kalau macam tu sebab dia orang boleh pilih baju yang macam kami ini tidak dapat balik pergi rumah kan. Sebab rumah pun kena banjir, sini pun kita macam pergi kerja tersekat sini kan tidak dapat balik jadi ada baju-baju begini bolehlah. Dan kami di sini sekarang pilih-pilih baju untuk yang kami inilah yang tidak dapat balik di kampung. Syukur kami sangat-sangat berterima kasih lah yang menyumbangkan ini pakaian-pakaian di sini. Pasca banjir di beberapa buah kampung di Tenom, tinjauan kru RTM di Kampung Ambuoi 1 mendapati penduduk mulai membersihkan halaman rumah masing-masing selepas air surut. Banjir yang disifatkan sebagai terburuk dalam tempoh lebih 10 tahun menyebabkan status bencana bagi daerah Tenom. Banjir ini dia memang cepat dapat pasal dia daripada Hulu Padas. Dan apabila kami sudah tahu yang di Malingan itu sudah membesar, kami pun sudah siap sedia. Jam 7 pagi dia mulai mengenas sudah itu air. Saya kerja di KK. Biasa semua jalan berblok. Jadi tadi pagi baru dapat tembus untuk tolong beliau masih bersih di kawasan lepas banjir lah. Dari saya yang kira macam lebih besar juga lah banjir. Pasca banjir ni yang lebih rumitnya itu membersihkan lah. Tapi alhamdulillah air pun okey. Tiada masalah untuk kita bersihkan, cuma perlu masalah. Selain kediaman, penduduk bergotong royong membersihkan surau Adin yang sebelum ini dinaiki air sehingga menjejaskan ruang solat dan peralatan ibadah. Hubungan akrab Perlis dan Sabah terus diperkukuh menerusi lawatan rasmi Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail ke Sandakan. Sempena lawatan itu, baginda berkenaan menyantuni warga Kolej Vokasional 2 Sandakan.
Tuanku Syed Faizuddin berkenan merasmikan Dewan Kuliah Utama Kolej Vokasional 2 dikenali sebagai Dewan Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail Perlis. Turut disampaikan anugerah Yayasan Tuanku Syed Putra kepada pelajar cemerlang selain menyampaikan sumbangan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis untuk pelaksanaan pelbagai program. Terdahulu dalam amanatnya, Tuanku Syed Faizuddin mengingatkan warga kolej menjauhi salah laku dengan sentiasa membudayakan integriti dan disiplin. Pembentukan sahsiah dan akhlak tinggi perlu menjadi asas kejayaan pelajar, bukan sekadar kecemerlangan akademik. Baginda turut menggalakkan graduan vokasional menanam semangat keusahawanan dan proaktif mencipta peluang pekerjaan sendiri. Penjawat awam diingatkan sentiasa mengamalkan integriti dan menjaga nama baik perkhidmatan. Ini bagi memastikan penyampaian perkhidmatan dalam sesi libat urus pentadbiran dan dasar kerajaan sampai serta difahami rakyat. Berintegriti dalam melaksanakan tugas dan kita kena passionate dengan apa yang kita buat, kerja-kerja yang kita buat. Semata-mata kerja yang kita buat ini adalah untuk selain daripada untuk diri kita sendiri, adalah untuk rakyat dan juga negara. Jadi kita cuba untuk memberi perkhidmatan yang terbaik, kita katakan sebagai suatu azam ataupun satu kesungguhan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita. Beliau ditemui media di Wisma Persekutuan Batu Tujuh Sandakan. Dato' Muhammad Razali turut menyantuni penjawat awam di Wisma Persekutuan Sandakan termasuk RTM Sandakan. 14 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan terhadap peniaga bazar Ramadan di Tawau. Hasil pemeriksaan dijalankan sejak awal Ramadan. Antara kesalahan dikesan gagal mematuhi keperluan pemakaian pengendali makanan termasuk tidak memakai apron dan penutup kepala. Kami telah memeriksa hampir 82 permis dengan bilangan notis dikeluarkan dalam 14 notis. Antara kesalahan-kesalahan yang kami keluarkan notis ialah tidak perkara 32(1)B, tidak mematuhi keperluan pakaian pengendali makanan, perkara 11(1)B, majikan menggaji pengendali tanpa sijil dan juga beberapa perkara lain iaitu berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan diri. Beliau ditemui media selepas operasi pemeriksaan pejabat kesihatan di Bazar Ramadan Sabindo Tawau. Dr. Samir menekankan pematuhan peraturan penting bagi mengelakkan risiko keracunan makanan. Lebih 1,000 peniaga menjual pelbagai juadah di 8 lokasi terpilih di Tawau sepanjang Ramadan tahun ini. Sabah FC mengumumkan pelantikan jurulatih dari Sepanyol Juan Torres Garrido sebagai ketua jurulatih baharu bagi baki saingan Liga Malaysia musim 2025-2026. Jabatan itu sebelum ini kosong susulan peletakan jawatan Daniel Jean-Paul de Merigny pada Disember lalu. Garrido sebelum ini merupakan ketua jurulatih skuad bawah 23 tahun kebangsaan dan pernah menjadi pembantu jurulatih kepada Dato' Ong Kim Swee di Kelab Indonesia Persis Solo. Pelantikannya berkuat kuasa menjelang perlawanan menentang Negeri Sembilan FC 28 Februari ini. Saya berharap agar jurulatih baru ini dapat membawa pasukan Sabah FC ke arah yang lebih baik, yang mana kita cuba memperbaiki kedudukan kita di dalam Liga Super, dan apa yang paling penting adalah kita cuba untuk menjadi finalis Piala Cabaran ataupun NFL Challenge Cup tahun ini, insyaAllah. Garrido menggantikan Altolinus yang sebelum ini memangku jawatan ketua jurulatih dan kini kembali menggalas tugas sebagai penolong jurulatih pasukan. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.